Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hashimah binti Sulaiman dari IPG Kampus Tuanku Bainun akan membentangkan satu kajian sejarah yang bertajuk Dari Kebi ke Kota Baru 1952-1957, Perkembangan Latihan Keguruan di Tanah Melayu. Sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang perkembangan latihan keguruan di Tanah Melayu, eloklah sekiranya kita melihat pelbagai jenis latihan keguruan yang wujud di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Didapati di sini wujudnya sistem ketua murid yang mana seorang ketua akan melatih beberapa orang murid di bawahnya sebagai guru. Kemudian wujudnya sistem guru pelatih dan wujudnya beberapa maktab perguruan yang dilaksanakan secara kecil-kecilan bagi tujuan melatih guru tertentu di sekolah tertentu. Begitu juga wujudnya sistem kelas normal yang bertujuan untuk melatih guru-guru sekolah jenis kebangsaan seperti sekolah Cina dan sekolah Tamil. Jadi keadaan ini berlanjutan sehinggalah berlakunya Perang Dunia Kedua. Dapat dilihat bahawa sistem keguruan yang ada pada waktu itu tidak ada satu sistem keguruan yang seragam yang terbuka untuk semua kaum, malahan latihan keguruan yang ada dilaksanakan secara kecil-kecilan menggunakan pelbagai bahasa pengantar dan khusus untuk sekolah-sekolah tertentu. Namun pengoperasian latihan keguruan sebelum Perang Dunia Kedua terhenti apabila berlakunya Perang Dunia Kedua 1941-1945. Selepas tempoh tersebut, British cuba membangunkan semula sistem pendidikan, khususnya latihan keguruan menerusi Ordinan Pelajaran 1952, di mana diharapkan wujudnya satu sistem latihan keguruan untuk semua kaum dan menghapuskan kepelbagaian latihan keguruan. Yang kedua, wujudnya satu latihan perguruan berasrama yang lebih berfokus dalam tempoh masa yang tertentu. Namun, pada tahun 1950-an, keadaan di Tanah Melayu tidak stabil akibat serangan komunis dan sebagainya, menyebabkan kerajaan British tidak dapat mendirikan maktab perguruan berasrama di dalam negara. Justru, Kerajaan Persekutuan mencari jalan penyelesaian untuk mengadakan latihan keguruan seperti yang dihajatkan untuk semua kaum dan berasrama, maka pilihan yang ada pada waktu itu ialah mengadakan latihan keguruan di luar negara. Apa yang berlaku pada tahun 1952 hasil daripada tinjauan di Kirby ataupun di Maktab Kirby Liverpool, didapati terdapat kemudahan yang lengkap dan mampu menampung sejumlah pelatih yang ramai, iaitu 300 orang pelajar dalam satu tempoh masa. Dan Maktab Kirby mempunyai kelengkapan yang lengkap sebagai sebuah pusat latihan guru, sehinggalah Kerajaan Persekutuan memutuskan untuk menyewa Maktab Kirby dalam tempoh 10 tahun bagi melaksanakan latihan keguruan khususnya kepada guru bahasa Inggeris sekolah menengah. Kumpulan pertama dihantar pada tahun 1952 seramai 149 orang dan kelayakan untuk mengikuti latihan keguruan di MTTC Kirby ialah memiliki sijil Overseas School Certificate dan juga Senior Cambridge kelas pertama. Kurikulum di MTTC Kirby lebih berfokus ataupun keseluruhannya menggunakan bahasa Inggeris di samping mata-mata pelajaran lain seperti kraftangan, senaman, geografi, sejarah, sastra, matematik dan juga psikologi kanak-kanak. Dalam tempoh latihan di luar negara ini, pelatih perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran luar negara dan mengikuti latihan mengajar di sekolah-sekolah yang berdekatan dengan maktab Kirby. Setelah 3 tahun pengoperasian maktab MTTC Kirby, Kerajaan Persekutuan melihat kejayaan tersebut
dan berhasrat untuk mengadakan satu latihan keguruan yang sama seperti di Kebi namun dilaksanakan di Tanah Melayu. Maka pada waktu itu dipilihlah Maktab Perguruan Pengkalan Cepa yang dijadikan MTTC kedua selepas Kebi namun berpusat di Tanah Melayu. Kurikulumnya sama seperti Kebi dan juga kepakaran tenaga pengajarnya dibawa ke Tanah Melayu. Pemilihan Pengkalan Cepa dilihat bersesuaian untuk memajukan kawasan pantai timur dan kedudukannya yang strategik terletak berhampiran dengan lapangan terbang. Namun, dalam tempoh 3 tahun pengoperasian MTTC Kota Baru, terdapat pelbagai cabaran dan halangan untuk meneruskannya. Antara cabaran yang dihadapi, kekurangan sekolah menengah di kawasan pantai timur untuk tujuan latihan mengajar. Hal ini menyebabkan latihan mengajar terpaksa dilaksanakan di luar daripada Kota Baru sehinggalah ke Kuala Lumpur, Ipoh, Johor, Penang, Melaka dan Seremban. Sudah pasti penghantaran pelajar ke kawasan yang jauh ini melibatkan perbelanjaan pengurusan yang sangat besar. Cabaran yang seterusnya bagi melaksanakan MTTC Kota Baru ialah kekurangan tenaga pengajar apabila berlakunya pertambahan bilangan pelatih. Kerajaan terpaksa mengambil keputusan untuk menghentikan pengoperasian MTTC Kota Baru dan pelajar yang belum tamat pengajian dibawa ke MTTC Pulau Pinang yang kelihatannya lebih relevan dengan kehendak semasa, iaitu bagi melengkapkan latihan praktikum di sekolah-sekolah menengah yang berhampiran. Jadi, rumusan daripada kajian ini, dalam tempoh 1952 sehingga 1962, Persekutuan Tanah Melayu berjaya mewujudkan satu latihan keguruan untuk semua kaum dan berbentuk berasrama namun dilaksanakan di luar negara iaitu di Maktab Kebi. Sehinggalah dalam tempoh 10 tahun yang saya telah nyatakan tadi, MTTC berjaya melahirkan 1,500 orang guru bahasa Inggeris sekolah menengah. Yang kedua, pelaksanaan MTTC di Kota Baru yang kelihatan sedikit tergesa-gesa menyebabkan kelangsungan pengoperasiannya dihentikan selepas 3 tahun akibat kekangan-kekangan yang telah saya nyatakan. Rumusan yang ketiga, MTTC menyumbang kepada perkembangan latihan keguruan di Tanah Melayu yang mana sebelumnya latihan yang bersifat kecil-kecilan dan tidak bersifat seragam. Dengan kewujudan MTTC telah mampu mewujudkan latihan keguruan yang seragam dan menghasilkan guru-guru bahasa Inggeris untuk mengajar di sekolah menengah. Rumusan yang keempat, suatu sistem pelajaran ataupun latihan keguruan tidak boleh menjadi statik dalam satu masa, tetapi mesti berubah dan berkembang dengan peredaran zaman. Okey, berikut ialah rujukan yang saya gunakan dalam kajian ini. Sekian, terima kasih.